pagi ya. Untuk hari ini saya kirimkan video ini yaitu ujian untuk bulan Oktober part pertama. Jadi siapa yang membuka video ini, awak antar jawapan kepada cikgu. Jawapan sahaja, jangan salin soalan Okey. Kemudian saya akan terima jawapan sehingga 9.30. Okey, untuk sesi pagi. Jadi saya mulakan, awak dengar saya baca dan nombor awak tulis, kemudian awak jawab. Dan jawapan paling akhir dihantar ialah 9.30 pagi. Okey, soalan yang pertama. Soalan pertama di sini kalau perhatikan, saya baca ya. Namakan dua bahan yang diangkut dalam organisma. Yang ini bab 2 nih. Dalam badan kita, apakah bahan-bahan yang diangkut di dalam badan kita. Jadi 1, 2. So ada 2 markah. Okey. Soalan yang kedua adalah berkaitan dengan soalan ini, yaitu dalam organisma unisel, namakan proses yang terlibat mengangkut bahan dari sel ke persekitaran. Jadi bahan unisel seperti euglena, seperti ameba bergerak melalui satu proses, bahan-bahan itu diangkut ke persekitaran. Namakan proses itu, 1 markah. Soalan nombor 2. Kemudian soalan nombor 3, awak tengok rajah ini ya. Rajah ini merupakan satu rajah yang menunjukkan blood circulation ataupun pengaliran darah yang datang dari jantung sebelah biru, warna biru. Kalau perhatikan, belah kanan jantung, belah kanan salur darah, dan ini sebelah kiri yang berwarna merah. Jadi soalan ini bertanyakan, apakah nama, soalan di bawah, namakan jenis darah yang diangkut oleh salur darah berwarna merah dalam rajah di atas. Warna merah iaitu salur darah yang berwarna merah sebelah kiri. So jenis darah itu apakah namanya? Ada berapa jenis darah sebenarnya? Ada 2. Okey. Kemudian soalan ketiga, soalan ketiga ni berkaitan dengan satu alat. Alat ini diletakkan di bawah lengan. Okey, kemudian akan menunjukkan bacaan, dan bacaan ini dipanggil bacaan apa? Okey, apa nama bacaan ini? Jadi 1 nama lah. Okey, 1 markah. Kemudian soalan ini juga bertanyakan, soalan yang kedua ialah namakan alat yang ditunjukkan di atas. Soalan pertama, namakan alat. Okey, 1 markah. Dan apakah yang diukur alat tersebut? Apakah yang diukur alat tersebut? 2 markah. Kemudian ini merupakan satu sel darah manusia. Sel darah merah. Di mana sel darah merah ini menunjukkan ada antigen. Ini darah merah. Okey. Dalam sel darah merah menunjukkan apa? Jadi soalan untuk rajah ini nombor 5, apakah jenis kumpulan darah orang yang memiliki sel darah merah di atas, yaitu antigen A? Apakah jenis kumpulan darah? 1. Yang kedua, namakan namakan kumpulan darah di sini ya. Namakan kumpulan darah orang yang dapat menerima darah kepadanya. Orang dari kumpulan apa yang dapat menermakan darah kepada orang yang mempunyai jenis darah di atas. Okey. Ini bab 2 berkaitan dengan sistem pernapasan atau respiratory. Sebelah kiri yang cikgu buat ni adalah peparu yang rosak atau mengalami penyakit. Yang di kanan merupakan paru-paru normal. Okey, soalannya, paru-paru ini, sebab ni words dia susah. Paru-paru
kiri mengalami penyakit. Yang ini mengalami penyakit. Namakan penyakit, satu markah, dan nyatakan simptom penyakit ini. Apakah simptom orang yang mengalami penyakit yang awak namakan? So, nombor 6 markah ialah 2 markah. Kemudian nombor 7. Soalan nombor 7. Wajarkan kehadiran gas monoksida yang dibebaskan kenderaan bermotor terhadap sistem respiratory manusia. Bila wajarkan ialah awak boleh mengatakan positif negatif ya. Dan kenapa awak kata dia negatif ni? Jadi ini membawa 2 markah. Wajarkan kehadiran gas monoksida, bukan gas karbon dioksida. Awak tahu gas karbon monoksidanya dilepaskan oleh kenderaan bermotor, dan kalau kita menyedut gas karbon monoksida ini, maka apakah yang akan kita alami? Wajarkan, terangkan. So 2 markah. Kemudian kita ada soalan nombor 8. Untuk soalan nombor 8 yang di bawah ini, Amin sekarang sudah bertaubat. Kenapa? Dia say no to cigarette. Maksudnya tak merokok lagi. Pada awalnya, Amin ini sangat sukar untuk berhenti merokok. So, soalannya, nyatakan bahan dalam rokok yang menyebabkan kegagalan Amin untuk berhenti merokok pada mulanya. Sebelum itu dia begitu sukar. Apa bahan? Apa namakan? Kemudian, apakah nama situasi Amin yang sukar berhenti merokok? Jadi orang yang sukar nak hentikan merokok ni dipanggil apa? So 2 markah. Pertama, namakan bahan. Kedua, apakah kesan atau situasi yang Amin alami ketika dia sukar benar meninggalkan rokok. Okey, nombor 9. Nombor 9. Pembakaran petrol, yang ini bab 5 ya, iaitu tajuk termokimia yang berkaitan dengan endotermik, exotermik. Petrol dibakar. Adakah itu tindak balas endotermik, exotermik? Jadi awak kena rujuk apa maksud endotermik, apa maksud exotermik. Kemudian nombor 10, ini awak hanya tulis jawapan A atau B sahaja bahagian ini. Nombor 10, pengaratan besi ialah tindak balas apa? Exotermik ke atau endotermik? A atau B? Nombor 11, pek panas dapat dicipta dengan menggunakan tindak balas apa? Okey, apakah tindak balas? Pek panas tu dia panas bila bersentuh dengan wap air yang ada di dalam, kalau kita pegang dia di tangan kita ada wap air kan. So sebenarnya ia diperbuat daripada apa? Air tu ialah air yang ada di permukaan kulit kita. So bahan manakah yang menghasilkan pek panas? Iaitu penggunaan bagi tindak balas exotermik dan endotermik. Nombor 12. Apakah kriteria endotermik? Tindak balas kimia yang dikatakan endotermik ni, yang mana satu ciri-cirinya? A. Suhu semasa tindak balas lebih tinggi dari suhu sebelum tindak balas. B. Suhu semasa tindak balas lebih rendah daripada suhu sebelum tindak balas. Okey. Kemudian untuk 13, soalan 13. Apakah bacaan termometer ketika tindak balas membebaskan haba? Adakah suhu meningkat, bacaannya meningkat, atau pembebasan haba menyebabkan suhu menurun? B. So jawab dalam bentuk aneka pilihan, iaitu A, B, C. Nombor 13. Awak tengok rajah. Rajah di atas menunjukkan apabila tangan menyentuh benda panas, automatik akan menarik tangan. Dan impuls dihantar ke sistem saraf tunjang. Jadi soalannya, rajah di atas,
Rajah di atas menunjukkan arka saraf bagi satu tindakan manusia. Tertinggal. Namakan tindakan tersebut. Adakah A, tindakan terkawal, tindakan menarik tangan terkena benda panas? Adakah ia B, tindakan luar kawal? Atau adakah C, tindakan refleks? C, tindakan refleks. Hijaan tu ada tertinggal A. Okey. Kemudian kita ada nombor 15. Kalau awak perhatikan di sini, cikgu ada melukis satu bahagian otak yang dipanggil medulla oblongata kan. Kalau depan ni adalah cerebrum, kemudian bawah cerebellum, kemudian kita ada medulla oblongata, dan di bawah sekali adalah saraf tunjang kan yang berwarna kuning ni. Okey, soalan bagi rajah ini, soalan ni fokus kepada medulla oblongata. Medulla oblongata ni mengawal tindakan yang mana satu? Di atas menunjukkan struktur medulla oblongata atau dalam otak manusia. Tandakan tik. Awak hanya tik saja bagi perkataan. Jadi apabila awak hantar jawapan, awak hanya tanda kurungan saja. Jawab tulisan ni kalau awak rasa rajin awak tulis tik di mana jawapan sahaja. Cikgu lebih senang kalau awak buat kurungan, katakan pertama awak jauhkan jari terkena jarum, awak tik saja. Ayat ni tak payah supaya ringkas jawapan awak hantar pada cikgu dalam bentuk WhatsApp. Adakah medulla oblongata ini mengawal denyutan jantung? Atau adakah medulla oblongata mengawal pernafasan? Jadi tik jawapan yang betul sahaja. Okey. Kita tengok ada. Jadi itu dia 15 soalan yang ditanya sementara untuk part 1 sebab esok kita ada tutorial. Jadi cikgu minta awak jawab secepat mungkin dan ini adalah ujian dijawab sekali sahaja. Jadi sebelum awak jawab tu awak saya tak kata apa-apa sekarang ni, awak cuba jawab terbaik mungkin. Hanya 9.30 pagi sahaja jawapan dianggapkan diterima. Jadi siapa yang tak jawab selepas itu saya tanda kosong markah ujian part 1 untuk PDPR pagi esok atau hari inilah. Hari ini ni hari Rabu kan. Okay, God bless you. Jawab elok-elok dan kita akan ujian kedua sebelah petang. Thank you.